الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pertamanya syukur yang tidak terhingga kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah bagi mudahkan urusan kita. Kita dapat sampai ke rumah Allah Ta'ala ni. Mudah-mudahan daripada rumah kita tadi kita telah berwuduk dengan sempurna. Kita niat nak mai sini untuk mengingati Allah. Allah Ta'ala kata melalui lidah Nabi dia, Allah Ta'ala bagi setiap langkah itu kebaikan dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Lebih-lebih lagi pada bulan Rejab yang penuh barakah ini, yang mana Nabi kata amalan baik yang kita buat bulan-bulan Rejab ni Allah ganjarkan dengan gandaan pahala, lebih diganjarkan lagi pada Syaban, dan kemuncak ganjarannya ialah Ramadan. Jadi start Rejab ni kita dah mula buat, tambah amalan, bukan kita baru nak buat, tambah amal. Kita tambahkan amal. Memang bulan Rejab ini bulan yang Allah Ta'ala melengkapkan, bahkan maksud Rejab itu sendiri ialah kemuliaan. Rejab itu dengan maksud penggandaan, kelebihan. Maka bila kita banyakkan amal kebaikan, maka Allah akan tambah. Begitu juga dengan kejahatan yang kita buat juga, Allah akan tambahkan juga dosa kita. Mudah-mudahan kita tak buat dosa. Sebaliknya kita memperbanyakkan istighfar, doa, selawat dan apa segala bentuk ya Ustaz. Ya. Ada. Apa tu ni? Siapa? Abel. Abel dah. Baik. Terbaik. Okey, Ustaz. Kejap lagi nak habis kelas di Pandai ni straight. Sebelah sampai dah kot, insyaAllah. Baik ya. Baik ya. Jadi insyaAllah hari ni kita sambung pada buku hijau, muka surat berapa? Ayat berapa? Buku hijau 461. Baik. Ayat baru iaitu masih membicarakan tentang ciri-ciri orang munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun
Qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan mereka, yakni orang yang munafik, bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar sumpah bahawa jika engkau wahai Muhammad perintahkan mereka yakni keluar berjihad, tentulah mereka akan keluar. Katakanlah wahai Muhammad, janganlah kamu bersumpah taat kamu itu taat yang terkenal dustanya. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat 53 ini dia membicarakan tentang sifat-sifat munafik yang lain. Yang sebelum pada ni, yang kita telah baca sifat munafik ni, iaitu Allah Ta'ala kata mereka kata beriman, tetapi bila diajak menghukum dengan hukum Tuhan, diajak untuk melaksanakan hukum dan perintah Allah, mereka mencari 1000 dalih. Itu ciri munafik yang kita baca sebelum pada ni. Jadi Allah Ta'ala cerita tentang ciri-ciri munafik, supaya yang pertama kita ceklah diri kita, ada tak sifat tu? Tak, kalau ada, taubat cepat-cepat. Iaitu orang yang dia kata beriman, tapi bila diajak kepada melaksanakan hukum Tuhan, tak kira lah hukum apa, tak, diajak kepada perintah Allah, mereka itu sepatutnya bersegera buat. Tetapi sebaliknya mereka mencari macam-macam alasan. Sama ada alasan itu dicipta reka oleh mereka, ataupun alasan itu kerana mencedok daripada pandangan orang kafir. Orang kafir bagi kata gini, tak sesuai, dia pun kata tak sesuai juga. Orang Islam kata kalau melaksanakan perintah Allah, laksanakan hukum Allah, maka begini, maka dia pun tiru cakap. Dia tidak yakin dengan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, kerja hang buat saja, yang lain serah pada aku. Tapi dia tak buat macam tu. Ciri yang kedua, iaitu mudah bersumpah dengan sumpah palsu. Selepas membandingkan ciri mukmin dengan keburukan sikap golongan munafik, maka surah An-Nur kembali membicarakan akhlak golongan munafik tersebut. Ayat ini mendedahkan satu lagi watak munafik, iaitu mereka begitu mudah bersumpah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Allah, bahawa jika mereka diperintahkan untuk keluar berperang bersama orang mukmin, mereka akan segera berangkat. Namun Allah mengembalikan sumpah mereka itu kerana kesetiaan mereka sudah diketahui umum. Kosong tak bererti apa-apa. Ini zaman Nabi. Zaman Nabi ni bila Nabi kata jom pergi perang, mereka kata ya Rasulullah, hang sebut je bila kami pergi. Tu dia istilah hari ni, nak bagi mudah faham lah kan. Dia kata, Nabi kata kita ni nak pergi perang. Kata orang munafik, ya Rasulullah, sebut je bila. Anywhere lah, anytime. Ya, sebutlah bila-bila kami akan pergi. Sampai waktu bila Nabi kata ajak, pakat berderu cari alasan. Itu zaman Nabi, yakni pergi berperang, yakni mempertahankan agama Allah. Zaman akhir zaman ni, dia tak ajak lah perang je setakat ni. Tapi kita, mereka kata, ya, kami akan buat segala tuntutan Allah Ta'ala, ya, beri kuasa pada kami. Contohnya, lalu Allah beri kuasa, maka pakat cari alasan pula untuk tidak melaksanakan macam-macam perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ciri-ciri orang yang munafik. Sumpah mereka tak diperlukan pun. Samalah jika seorang berkata kepada yang memang terkenal dengan pembohong, tak payah bersumpah atas kejujuranmu. Pendustaan orang itu sudah sangat jelas, tidak memerlukan pembuktian lagi. Macam dia bagi contoh sini, samalah seseorang berkata pada orang yang memang terkenal dengan pembohong. Orang ni orang dia bohong dah, maka dia berjanji dengan kita kata tak payahlah, dia kata. Makna kita tahu dah, tu dah cakap banyak lah kan, cakap bohong je, ya dah. Jangan duk cakap banyak. Masa ada tuan-tuan sekalian,
Masa dia boleh buat, dia tak nak buat. Masa dah hilang kesempatan nak buat, barulah dia nak kata nak buat. Ini munafik. Tuan-tuan ya. Waktu dia jadi, contohnya jadi isteri ataupun jadi suami, ya kan? Contohnya kan, dia tak luat pun perintah Allah Ta'ala, ya. Kemudian bila dah pisah, barulah terkenang-kenang nak buat balik. Ini sama perangai. Waktu hang boleh taat, hang tak taat, hang sepak laki hang lari. Lepas tu, bila dah tak ada laki, baru duk sibuk lah utuhnya nak buat macam-macam. Sama lebih kurang tu. Ada. Waktu ada kesempatan, dia tak nak buat. Waktu dah hilang kesempatan tu, barulah sibuk nak cakap ini sebagainya. Padahal Allah Ta'ala bagi waktu dah yang cukup untuk dia buat sekurang-kurangnya, memulakan kerja baik. Memulakan, kalaupun tak boleh buat keseluruhannya, sekurang-kurangnya permulaan. Dah mula buat. Tapi ternyata tuan-tuan sekalian, bukan tak buat, mereka gagal untuk menghalang serangan kepada umat Islam. Bukan tak buat Islam, orang serang Islam pun mereka tak larat nak pertahankan dah. Jadi itu waktu Allah bagi kesempatan. Bila dah hilang kesempatan tu, pakat-pakat cerita ke orang baru nak buat. Itulah sebagaimana yang berlaku di Zimbabwe. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar melarang mereka bersumpah, kerana sumpah seperti itu berat risikonya. Tambah lagi, sikap mereka sudah diketahui. Sumpah ketaatan dan kepatuhan mereka itu hanya di mulut dan tidak timbul pun di hati nurani yang bersih. Senada dengan ayat ini, Allah Ta'ala sebut pada surah yang lain. Maksudnya lebih kurang. Ya, apa kata Allah? Yakhlifuna lakum litardau anhum. Fa in tardau anhum fa innallaha la yurda 'anil qaumil fasiqin. Mereka bersumpah kepada kamu wahai Muhammad supaya kamu redha akan mereka. Oleh itu, jika kamu redha akan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha akan kaum yang fasik. Dia minta supaya Nabi ini sokong mereka. Kononnya kamilah orang yang bertakwa ya Rasulullah. Jadi hang akuilah. Bila Nabi kata okeylah kalau hang nak buat, ya. Allah Ta'ala kata wahai Muhammad, hang tak payah redha lah kat dia, sebab hati mereka ni sebenarnya tak ada pun sayang kepada Islam. Ada bukti tak sayang pada Islam, kata mereka itu lebih mengasihi orang kafir lebih daripada orang Islam. Mereka lebih mempercayai orang kafir lebih daripada orang Islam. Ini ciri-ciri munafik. Orang Islam ni dia sangka buruk selalu. Semua orang Islam ni jahat. Tak amanah, tak ada integriti, tak ada integrasi, tak ada gusi, semua tuan-tuan sekalian. Orang kafir ni semua elok. Ini lain tak? Maknanya mereka ni lebih mempercayai orang kafir lebih daripada orang Islam. Mereka lebih membela orang kafir daripada membela orang Islam. Ini sifat-sifat permulaan kemunafikan mereka. Jadi dalam ayat surah Taubah ni macam itulah. Mereka nak suruh engkau redha pada mereka, tapi ternyata wahai Muhammad, ya, kalau hang redha pun aku tak redha, sebab aku tahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadi sebab itu Allah Ta'ala berfirman lagi, wa yakhlifuna billah innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahu qaumul yafrahun. Dan mereka, yakni orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka dari golongan kamu. Dia kata, Rasulullah, aku ikut hang. Rasulullah, tak, kami ikut hang. Padahal mereka bukan golongan kamu wahai Muhammad, tetapi mereka ialah satu kaum yang pengecut. Allah Ta'ala kata dia pengecut wahai Muhammad. Tak percaya, hang try tengok. Dia kata dia ikut hang. Kamu suruh orang Islam ruhama bainahum. Dalam Quran sebut sesungguhnya orang beriman ini ruhama bainahum. Mereka berkasih sayang sesama Muslim. Tapi cuba kau tengok wahai Muhammad, mereka ini Allah sebut dalam suratul Baqarah kan, ketika berdepan dengan orang Islam, mereka ini kata mereka Islam. Sebaliknya kata Allah,
apabila mereka bersama kelompok-kelompok mereka, mereka hanya mengatakan sesungguhnya kami saja-saja je buat macam tu, padahal hati kami bersama kamu wahai orang-orang kafir. Ini Allah Ta'ala terang dalam suratul Baqarah. Depan orang Islam dia kata nak Islam, bersama dengan orang kafir dia kata kami ikut engkau lah. Nah, ternyata tuan-tuan sekalian, yang dikendaki yang mereka buat ialah kehendak orang kafir, tetapi mereka tidak membela Islam. Tapi orang kafir dia bela sangat, pantang ya, cakap apa-apa dia bela sampai orang panggil apa dia, sampai ke bawah bela ya tak? Contohnya, Allah amat mengetahui apa yang tersimpan dalam hati mereka, bahawa mereka bila benar-benar diajak untuk berperang melawan musuh, bila ajak betul, mereka mencari dalih dan alasan agar mereka tak ikut pergi dan tinggal saja di Madinah. Ini cerita khusus. Tapi dalam kaedah kita mengambil hukum, kita tak boleh ambil cerita khusus kan? Kita kena ambil lafaz yang umum. Faham tak? Walaupun secara khusus kejadian ini berlaku di zaman Nabi, tetapi secara umumnya inilah sifat orang munafik sampai bila-bila. Bila diajak berperang, mereka kata anytime kami akan pergi perang orang kafir, orang lawan Islam ni. Tetapi bila benar-benar berlaku, mereka lah yang menjadi tali barut kepada orang kafir, tuan-tuan sekalian ya. Ini golongan munafik. Allah Ta'ala tahu sangat bahawa sumpah mereka itu semata-mata palsu, sebagaimana penegasan Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah amat mengetahui secara mendalam tentang apa yang mereka lakukan. Allah tutup ayat tadi kata apa dia? Kalau kau nak lawan aku tak payahlah, aku tahulah, aku pemilik dia. Tak? Aku tahu apa yang bermain di hati mereka, tuan-tuan sekalian. Tak? Itu dia. Waktu Allah bagi kesempatan, dia tak cakap pun nak bela Islam. Ya? Yang dia buat apa dia? Membela orang kafir. Tak? Menggunakan ayat rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Tetapi tuan-tuan, orang hina Nabi tak hukum, orang hina sama-sama Islam tak hukum. Tuan-tuan tak? Akhirnya Allah tarik kesempatan itu, hari ini baru nak kokok macam-macam. Ini sebagaimana berlaku di Zimbabwe juga. Ayat 54, firmanullah Ta'ala, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, fa in tawallaw fa innama alaihi ma khummila wa alaikum ma khummiltum, wa in tuti'u tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Katakanlah lagi wahai Muhammad kepada mereka, seru juga pada mereka, walaupun mereka tu munafik, tapi tugas kau cakap juga. Ya, ini kerja dakwah. Ya, ini kerja dakwah. Walaupun mereka membenci kamu wahai Muhammad, nak tipu kamu Muhammad, tapi kau kena ajak juga mereka. Sebab Allah Ta'ala ni dia beri garis panduan pada kita. Bila Allah beri kebaikan pada kamu, bila Allah beri kemenangan pada kamu, kesempatan pada kamu, Allah Ta'ala kata iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, sampai habis ayat. Bila datang pertolongan Allah, kata Allah dalam Quran, maka kamu akan tengok orang berbondong-bondong untuk masuk ke agama Allah. Sama ada masuk tu dengan maksud beriman, ataupun masuk duduk bersama orang beriman. Dia ada yang beriman. Bila Nabi masuk ke Mekah tu, ramai orang kafir sebelum tu masuk Islam. Termasuklah siapa? Abu Sufyan, yang sebelumnya itu menentang Nabi. Bahkan isteri dia Hindun, antara orang yang terlibat menyakitkan hati Nabi dengan merobek-robek jasad Hamzah, bapa saudara dia, menyebabkan Nabi ni marah. Ya, tetapi bila Nabi masuk Mekah, Nabi senaraikan 20 orang yang hendak dikenal. Nabi kata, cari 20 orang ni, bawa mai ke aku. Senarai 20 orang tu termasuklah Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan dah lari, tuan-tuan. Dia lari, tak tahu duk mana lari, menyorok, tuan-tuan sekalian, bawa lari. Geng-geng dia lari. Nabi kata cari. Akhirnya dapat tangkap. Dapat tangkap, bawa depan Nabi. Tuan-tuan sekalian, bawa depan Nabi. Nabi bertanya, siapa aku?
Nah, engkau macam mana Abu? Engkau macam mana Abu Sufyan? Engkau macam mana? Maka dia kata, aku beriman dengan kamu ya Muhammad. Omar naik banget kereng Omar. Dia bohong ya Rasulullah. Dia bohong. Ni Sayyidina Omar tuan-tuan. Anak, dia bohong. Dah. Kalau dia nak beriman lama dah, kenapa baru sekarang? Bila kau panggil depan kau, baru sibuk tuan-tuan sekalian. Tak? Dulu masa dia berkuasa di Mekah, ada dia tolong kau? Tak ada kan? Sekarang ni dia hilang kuasa kat Mekah, dia mengaku kau. Kan? Sama ke hari ni? Tuan-tuan sekalian. Jadi bermakna tuan-tuan sekalian, dia bohong. Omar mesti gitu semua dia. Parang duduk sini. Bukan parang kontot, faham betul. Dia bohong. Nah, tuan-tuan sekalian, Nabi kata tak apa. Turun ayat iza jaa nasrullah. Masa tu? Ada kan berlaku tu masa pembukaan kota Mekah, Pembukaan kota Mekah, Nabi masuk bersama 10,000 orang. Bukan nak perang pun. Nak buat umrah yang telah gagal tahun sebelumnya. Kan nak masuk tahun pertama tak lepas kan? Berlaku perjanjian Hudaibiyah. Akhir Nabi balik. Lepas dia bayar dam semelih kambing tu, balik. Tahun lepas datang 10,000. Nampak tak tuan-tuan? Kebijaksanaan Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah. Sahabat tak setuju dengan perjanjian tu. Kerana nampak berat sebelah. Ada. Orang yang paling tak setuju ialah Umar. Ada. Umar jadi dia tengok perjanjian Hudaibiyah. Apa tahu dah ni perjanjian Hudaibiyah ni? Kita kan kadang-kadang buat ambil niat miqat di Hudaibiyah kan? Pernah buat kan? Dia ada buat tempat ambil miqat kan? Tanaim lah paling dekat sekali. Kemudian pergi Hudaibiyah, Bir Ali kalau daripada Madinah. Tuan-tuan sekalian tak? Jadi Hudaibiyah ni kalau ibu-ibu pergi, di situlah tempat perjanjian Hudaibiyah. Umat Islam dah masuk dah. Dah niat nak Nabi situ. Sebab tu jadikan miqat situ. Sebab orang Islam dah ambil niat nak masuk, tiba-tiba tak lepas. Dah niat lah tak lepas. Maka bila dah pakai ihram, tak boleh buat tunai umrah, kena bayar dam. Jadi disembelih seekor kambing. Kan ni cerita dia. Boleh ingat Assalamualaikum. Okey, baik. Lain macam muka kau orang apa hal. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa risau kabinet tak ada? Nah, tak payah risau. Saya dah tengok senarai tu kan, seorang pun nama makcik tak ada dalam senarai tu. Tak ada. Saya dah tengok dah, jangan bimbang lah. Saya tengok tak ada. Tak ada nama korang, tak ada dalam senarai kabinet. Kita jaga kabinet dapur rumah kita sudahlah. Nah, pastikan tak ada nyamuk, barang-barang tak pakai selesai buang tikus tak kencing dekat kabinet kita. Jangan kira kabinet tunggu. Nak? Baik. Jadi jangan bimbang ni, sama bimbang termenung 24 jam. Ngapa ni pak cik? Tak tahulah, risau ustaz. Nah, macam mana kabinet ni? Dah tak ada. Kita orang dah tengok nama pak cik tak ada dalam senarai kabinet tu. Jangan bimbang. Baik, berlaku perjanjian Hudaibiyah. Berlaku perjanjian Hudaibiyah, syarat dia semua berat sebelah. Antaranya syarat yang Umar paling tak setuju apa dia? Bila perkataan Muhammad Rasulullah dibantah oleh orang kafir. Dia kata mana boleh guna Muhammad Rasulullah? Kalau boleh tulis Muhammad Rasulullah, kami beriman dah. Lah ni kami tak nak mengaku dia Nabi. Maka Nabi kata, Ali, padam nama tu. Tak apa, Muhammad Abdullah tak apa dah. Jangan bohong Rasulullah, tak apa. Tak? Baik. Yang kedua, ni syarat berat-berat yang Umar tak setuju ni. Mana-mana apa tu, tahun ni tak boleh buat umrah. Mau kena balik belakang. Lagilah tak setuju. Dah lah berjalan jauh tuan-tuan, 2 minggu. Bukan macam kita naik bas 6 jam saja Mekah Madinah. Ni 2 minggu, siang malam pagi petang jalan tengah padang pasir. Mana ada pokok padang pasir tuan-tuan. Penat-penat sampai Hudaibiyah nama umrah, kena balik pula. Umrah tak boleh buat. Tuan-tuan sekalian, kita naik ke terbang pun kalau tak buat umrah marah kan? Betul? Sampai-sampai ke LA, tengok-tengok kena tipu. Marah tak? Marah kan? Padahal bukan lama kan, 40 minit dah sampai sini. Tu pun marah, berasap telinga-telinga. Dah macam cerita monyet makan cabai. Tuan-tuan sekalian, lama tak ada elan tu kan? Monyet makan cabai, keluar api kot telinga. Ya, patut kena buat balik elan tu. Sebab lah ni ramai orang yang keluar api kat telinga, marah. Jadi tuan-tuan sekalian,
Kalau kita sampai ke, contohnya lah, tak apalah sampai ke A tu tak marah sangat kan, dekat. Dah sampai Jeddah tuan-tuan. Sampai Jeddah tengok nama tak ada visa. Kena balik, perah dah. Dah sampai Mekah, dah sampai Jeddah dah ni. Itu pun perah. Bayangkan perasaan para sahabat. Kita baru naik kapal terbang 7 jam. Itu pun orang jamu makan, terlentang, tidur, tengok drama. Tuan-tuan sekalian, Hindustan tu. On the way tu tengok Hindustan lagi. Cal-cal-cal Mary Sati. Ni nak pergi umrah dah ni. Tengok cerita Kurbani siap tuan-tuan. Menari nampak perut. Ni nak pergi umrah dah ni. Tengok gambar tak patut. Patut kita tengoklah gambar TV tu. Kan? Sampai-sampai Jeddah tak boleh masuk. Peras kan? Peras. Macam itulah sahabat 2 minggu berjalan tuan-tuan. Sampai Hudaybiyah, perjanjian kata kena balik tak boleh buat. Dah lah kena balik, kena bayar dam, bukan boleh balik saja. Hang dah pakai ihram dah. Umar pun jumpa Abu Bakar. Yang ketiga pula syarat yang Umar Tukuk tak setuju. Syarat dia mana-mana orang Mekah yang pergi ke Madinah wajib dipulangkan balik ke Mekah. Contohnya ada orang pergi melawat Madinah, wajib Nabi hantar balik ke Mekah. Tapi orang Madinah hak pergi Mekah tak wajib dipulangkan balik ke Madinah. Nampak adil tak tuan-tuan? Tak adil kan? Abdul Wahab pun kata tak adil. Nampak? Abdul Wahab pun kata tak adil, tuan-tuan sekalian. Jadi Umar pun kata tak adil. Lalu dia pergi jumpa dengan Abu Bakar. Ya wahai Abu Bakar, macam mana Nabi boleh setuju ni? Dia kata ni. Perjanjian ni pelik ni. Tema-tema perjanjian ni pelik ni. Macam mana Rasulullah boleh setuju? Abu Bakar jawab sepatahnya, dia setuju sebab dia Rasulullah. Umar tak puas hati, pergi jumpa Nabi pula. Umar kata, maaf ya Rasulullah, aku nak tanya macam mana kamu boleh setuju dan jambak berat sebelah ni. Perjanjian ni macam mana kamu boleh setuju ya Rasulullah? Nabi kata, aku setuju sebab aku Rasulullah. Diam Umar. Ada benda tuan-tuan sekalian, pemimpin boleh cerita kat kita. Nabi boleh cerita, tapi perlukah dia cerita? Tak perlu. Kalau semua pemimpin cerita kat orang bawah, tak payah jadi pemimpin lah. Itu strategi Nabi. Betul tak tuan-tuan? Ibu-ibu pernah jadi askar kan? Ada pernah jadi askar sini? Ada kan tentera askar kan? Kadang-kadang kita cuma dengar arahan, disuruh pi. Kita tak tahu nak buat apa. Takkan kita punya bos kita akan cerita semua. Kita sebagai orang bawah, kerja kita, bos suruh, pergilah. Kalau cerita semua, itu bukan strategi. Tuan-tuan sekalian, itu cari jalan-jalan, cari makan. Semua nak cerita ke orang, ni ada apa makan, ni sedap makan kan? Tapi bila strategi perang, takkan Nabi nak cerita semua. Nampak tak? Ini kita kena faham. Ni kadang-kadang kita marah ke orang. Tuan-tuan sekalian, laki kita pun kadang-kadang dia tak semua cerita kat kita. Dia tahu bini aku ni kalau aku cerita semua, mula tak lalu makan, tak nak mandi, macam-macam. Lebih baik aku diam. Itu strategi laki kita. Nampak tak? Hampa tanya, abang kahwin lain ke bang? Dia diam saja. Tak perlu cerita. Dia tahu kalau cerita hampa pengsan laki bini dia, maka dia biar. Dia biar saja. Itu strategi. Takkan cerita semua. Jadi tuan-tuan sekalian, ini cerita perjanjian Hudaybiyah. Maknanya tak semua yang benda yang Nabi boleh cerita. Umar tadi terima, diam saja. Akhirnya berlaku tuan-tuan. Tengok hikmahnya. Setahun lepas tu baru nampak. Apa dia? Tuan-tuan sekalian, tahun depannya, tahun sebelum 3,000 orang je berani ikut. Bukan semua berani ikut ni. Tahun pertama tu. Sebab ialah takut ancaman orang kan. Tetapi setelah perjanjian itu mengatakan tahun depan hang datang, maknanya tahun depan orang Quraisy tak boleh kacau. Datanglah 10,000 orang Islam. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Setahun lepas tu baru nampak. Ini kebijaksanaannya. Jangan duk nampak sekerat saja. Jadi akhirnya barulah Umar mengakui kebijaksanaan politik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya 3,000 orang takut nak pergi kan. Kemudian 10,000. Bila 10,000 masuk Mekah, orang Mekah ni tengok, ramai ni 10,000 ni. Kalau kita lawan tak menang. Lah pakat diam.
Jadi geng-geng orang kafir yang lawan Nabi ni tengok 10,000 datang. Kemudian orang Mekah pula tak ada apa-apa pun. Nah, patut orang Mekah keluar di sempadan. Balik. Undur orang Madinah. Patutnya gitu. Rupanya orang Mekah tak keluar di jalan raya pun. Tuan-tuan sekalian, nampak tenang aja ya tuan. Dia harapkan kepoh. Orang bangun, lontak batu, bakar tayar, macam-macam tak? Tapi orang Mekah bertenang ya tuan-tuan sekalian. Bahkan mereka memang dah lama menunggu kedatangan Nabi. Kerana mereka dah dengar cerita orang Madinah yang berbalah sebelum pada hari ini, lepas Islam sampai, semua pakat bersatu. Maka orang Mekah pun tuan-tuan, dia ni orang menega orang Mekah ni. Tak? Dia berbeza orang Madinah. Orang Madinah ni berkebun. Nak buat tanam kurma, tanam apa sebagainya, boleh faham lagi ni? Boleh faham cerita ni? Dia nama cerita lambatlah habis, sebab tu ni stand 3 jam. Hak cepat ni bercara kat mahkamah, mak putusan. Ni cerita panjang ni, apa kena faham ni? Baik tuan-tuan sekalian. Jadi bila orang Mekah masuk 10,000 orang Madinah, orang Mekah ni yang memang selama hari ni mereka tak lawan Islam, cuma mereka takut tuan-tuan sekalian. Takut apa-apa akan diapa-apakan oleh Quraisy. Hari ini tuan-tuan sekalian, yang mengelupur bila umat Islam ialah pemimpin-pemimpin Quraisy. Yang 20 orang ni pakat lari belakang. Dia rupanya yang takut Nabi datang ni tak ramai. Nampak tak? Yang lain tu ikut saja kan. Bila hak 20 ni lari, hak lain pakat ikut Nabi. Tuan-tuan. Bila dia tengok orang Mekah tak demonstrasi, buat kempen macam-macam, demonstrasi, jom. Undur orang Madinah. Tak berlaku tuan-tuan sekalian. 20 orang pemimpin Quraisy ni meninggalkan orang Mekah. Nabi kata sampai, hampa cari 20 orang ni, mai jumpa aku. Mai termasuklah Abu Sufyan. Tuan-tuan sekalian, hampa kena ingat sekali ni. Tak? Ada tak isteri Nabi binti Abu Sufyan? Mulut nguek. Nak jawab ya tak ya, nak jawab tak ya tak ya. Baik, tak payah jawab lah, biar aku cerita habis dulu. Baik. Jadi akhirnya bawa Abu Sufyan. Nabi tanya, "Hang siapa ni? Macam mana pemindah hang?" "Aku beriman dengan kamu ya Rasulullah." Mak bangun, dia bohong. Dia bohong ya Rasulullah. Dia bohong. Nabi kita tak apa. Nampak tak? Turun ayat tadi tu. Turun ayat tadi ni. Iza jaa nasrullahi wal fatah. Faham? Bila datang pertolongan Allah ni, dengar sirah ni. Sebab tu tuan-tuan, apa yang berlaku hari ni dan bila-bila dia akan pengulangan yang pernah berlaku zaman Nabi. Cuma wataknya berbeza. Bukan takat sirah Nabi, cerita Melayu pun sama tuan-tuan. Saya sebutkan. Ingat tak cerita Hantuah? Cerita pertama Hantuah, siapa jadi Hantuah? P. Ramlee. Lepas P. Ramlee meninggal, buat pula filem Hantuah. Siapa jadi Hantuah masa tu? Nordin Ahmad, tuan-tuan sekalian. Kalau lepas tahun depan ni buat pula cerita Hantuah, siapa jadi Hantuah? Akulah. Tapi cerita tu tetap sama. Pelakonnya saja berbeza. Hampa nak cari P. Ramlee mana? Dia meninggal lama dah. Nordin Ahmad pun sama. Ahmad Mahmud pun sama. Raja Mahdi pun sama. Tinggalkan Masyari je. Nampak dah? Jadi nak ceritanya tadi. Jadi samalah. Bila Abu Sufyan tadi, bila dia kata kami beriman dengan kamu ya Rasulullah, turun ayat. Iza jaa nasrullahi wal fatah. Apabila datang pertolongan Allah. Ya tak? Makna kemenangan lah masuk Mekah kan? Apa yang Allah suruh Islam buat? Fasabbih. Puji Allah banyak-banyak. Yang kedua apa dia? Wastaghfir. Kenapa Allah Ta'ala kata minta ampun banyak-banyak? Sebab memang Allah tahu, memang orang Islam ada yang berdendam. Hatta Nabi sendiri pun, tuan-tuan ingat, Nabi tak ada dendam ke dengan Abu Sufyan.
Sampai dia tak kenal apa tu Hamzah. Jasad Hamzah tu hancur sampai Nabi tak kenal. Kecuali dengan sebentuk cincin. Dengan sebentuk cincin tu Nabi kata ini cincin adalah Hamzah punya. Menangis Nabi depan jenazah Hamzah. Lalu Nabi kata, demi Allah, kalau sekiranya aku jumpalah siapa yang buat kepada jasad Hamzah, aku akan buat sama macam dia buat ini. Turun ayat tegur Nabi, tuan-tuan sekalian. Wahai Muhammad, kata Allah, kamu boleh balas sebagaimana kamu nak balas. Nampak tak? Maknanya boleh balas tak? Boleh balas. Tetapi kata Allah, kalau kamu dapat memaafkan mereka, itu adalah lebih baik. Maka ayat ni turun maaf. Saya sebut dengan kawan-kawan. Jangan marah kat kawan-kawan. Pakai maaf belaka. Nampak? Mereka bukan tak tahu. Mereka cuma tersilap. Jangan duk sindir-sindir, buat gambar atau apa-apa. Terima saja. Maafkan mereka. Sebab Allah ajak dah dulu ni. Dengan kemaafan itu, akhirnya tuan-tuan, penduduk Mekah dan penduduk Madinah akhirnya bersatu. Islam jadi kuat. Hari ini juga kita harapkan ianya berlaku, tuan-tuan. Apa yang berlaku hikmah hari ini, bila orang kafir dapat kuasa. Habis dia buat, tuan-tuan sekalian. Dia kacau agama kita, dia kacau tulisan kita, dia kacau aset orang Islam. Habis dia kacau. Tu baru 21 bulan, tuan-tuan sekalian. Anak, kalau lama lagi, kita tak tahu. Kita tengok hari ini, dia bising, tuan-tuan. Dia tak bising, dia diam je, tuan-tuan sekalian. Yang berkokok sama orang Islam sendiri, yang bersekongkol dengan dia sendiri diam je. Nampak? Jadi Allah Ta'ala suruh dia. Kenapa suruh diam? Supaya terus berbalah. Hang berbalah sama-sama Islam, aku akan dapat untung. Hari ini Alhamdulillah, sikit orang Islam dah mula bersatu. Alhamdulillah. Ini kerja Tuhan. Tak ada siapa-siapa penyebab. Ini kerja Tuhan. Tuan-tuan sekalian, nak? Ini kerja Tuhan. Nak? Asbabnya tak betul tak, tuan-tuan? Asbab dia ni kerja Tuhan. Sebab tu hari ni kita tengok kuman coronavirus ataupun COVID-19. Nama barulah, padahal nama sama aja. Nak? Toyota Corona. Berita pagi tadi, Malaysia dah ada 50 kes. Tuan-tuan sekalian, yang terbaru berlaku di Shah Alam, di Bukit Jelutong, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, ini kerja Tuhan. Maka kita, tuan-tuan sekalian, apa yang Allah Ta'ala suruh buat, kita doa dengan dia. Alhamdulillah, Jais keluarkan arahan, suruh buat kunut nazilah. Anak, kunut nazilah ni buat setiap waktu boleh buat. Yakni sebelum kita sujud rakaat terakhir. Anak, kita kalau zuhur rakaat keempat, sebelum kita sujud, lepas kita bangun rokok, kita baca kunut nazilah itu. Kalau tak tahu, cari dalam Asy-Syaikh Al-Ghuguli, tuan-tuan sekalian. Type situ kunut nazilah. Jadi ada Nabi ni dia ajak kunut nazilah ni waktu apa? Waktu kamu terdesak, waktu kamu dah tak tahu hari ini tujuannya apa dia? Cuma dia ajak supaya kita bergantung dengan Allah, tuan-tuan sekalian. Dan Allah turunkan benda ni, tuan-tuan sekalian, memang dia untuk peringatan kepada orang yang sombong. Tetapi orang yang baik pun kena jugalah. Buat macam mana, tuan-tuan sekalian? Anak, sampai hari ni tak tahu punca. Mari mana kuman ni tak tahu, tuan-tuan sekalian. Dan tidak tahu dijangka bila. Tengok habis semua. Nak pergi umrah pun tak boleh dah, tuan-tuan sekalian. Anak, macam-macam. Anak, kita doa dengan Allah lah, agar Allah melindungi kita, negara kita, daripada wabak yang merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita nak kata apa dah, tuan-tuan sekalian? Anak, ini kerja Tuhan. Siapa boleh buat lah? Tak siapa boleh buat lah ni. Anak, kita cuma boleh mencegah saja, ataupun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain kita serah pada Allah. Anak. Baik. Pada ayat ini kita tengok, tapi kita kena seru juga. Allah Ta'ala kata, Kul ati'ullah wa ati' rasul. Kita terus seru orang ini, baliklah pada Allah. Sudah-sudahlah lawan Allah. Sudah-sudahlah apa sebagainya. Allah Ta'ala suruh. Pada ayat ini Allah membimbing Rasulnya dan orang mukmin tentang kaedah terbaik dalam menghadapi golongan munafik. Bagaimana?
Allah memerintahkan kepada Nabi agar mengajak mereka kembali kepada ketaatan yang hakiki, bukannya ketaatan yang palsu. Jadi kita ajak orang-orang ni, ada yang buat yang kesilapan, yang tersalah, jangan marah mereka, jangan sindir mereka, jangan balas dendam pada mereka. Sebaliknya kita ajak, jom kita bersatu di atas dasar Islam. Orang kafir seronok bila kita berbalah. Kita tengok tuan-tuan sekalian, ada umat Islam 69%. Tuan-tuan sekalian, umat Islam 69%. Ya, tetapi kuasa tampuk pemerintahan di tangan orang yang kafir, tuan-tuan sekalian. Pelik tuan-tuan sekalian, 65% orang kafir mendominasi. Ini kita dah nampak dah. Di mana silapnya? Kenapa di mana silapnya? Perbalahan, persengketaan, tuan-tuan sekalian. Maka Allah buat semua ni untuk nak menyatukan kembali umat Islam. Tapi syaratnya di atas dasar Islam. Atas dasar lain tak lagi, tuan-tuan. Tak? Kalau atas dasar duit, maka yang tak dapat duit akan memberontak, betul tak? Atas dasar pangkat, kalau ada yang tak dapat pangkat akan memberontak. Tapi atas dasar Islam, maka Islam ni tak ada siapa-siapa punya. Islam ni ialah Allah Ta'ala punya. Dia sama juga. Kembali, jika mereka tetap juga berpaling, tapi kalau mereka tak nak dengar, katanya, dari kebenaran dan melakukan perkara yang merugikan Islam, maka dosa-dosa hasil perbuatan mereka itu akan dipikulkan ke atas diri mereka sendiri dan tidak akan membahayakan sedikit pun kepada Nabi dan orang Islam. Tapi kalau kau nak kekal bersama kafir, kau gilah. Besok kau akan kata terpinggir, sebab mereka akan berada dalam kelompok minoriti. Bila orang Islam dah pada menjadi majoriti, memegang tampuk kuasa balik, maka kamu, kalau kamu tak balik pada Islam bersama kelompok yang banyak, maka kamu akan terpinggir, kata Allah. Namun kewajipan Rasul hanya menyampaikan petunjuk dan nasihat, dan terserahlah kepada mereka sama ada mau menerima ataupun menolaknya. Tapi kerja kita ni ajak ya, tak? Tapi yang lain serah pada Allah. Itu kerja kita. Mereka telah diberi akal fikiran untuk berfikir dan menilai segala perintah ketaatan. Jika berlaku kehancuran akibat perbuatan mereka sendiri, janganlah Rasul yang disesali, malahan juga mereka akan mendapat kemurkaan Allah dan seksaannya. Sikap mukmin terhadap golongan munafik. Orang mukmin sewajarnya menajamkan lagi sensitiviti mereka. Nampak ni? Allah Ta'ala kata orang Islam ni kena lebih sensitif agar dapat mengenali jenis manusia dan sikap-sikapnya. Allah buat satu-satu benda tu nak suruh kita mikir. Hari ni baru kita nilai, tuan-tuan sekalian, kan? Ternilai siapa sebenarnya yang ikhlas ni, siapa yang benar-benar nak jaga kebenaran, ataupun siapa yang sebenarnya nampak untuk kepentingan diri sendiri. Ada? Nampak tak, tuan-tuan sekalian? Hari ni kita nampak lah. Pertama, tuan-tuan, bila berlaku macam ni, antara yang paling besar kita nampak apa, tuan-tuan? Iaitulah peranan keduli yang maha mulia yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan sekalian, saya nak sentuh sikit lah. Ada orang nak hapuskan institusi raja-raja. Kita tak nafi ada raja yang buat tak betul. Kita tak nafi. Hendak dia pun orang, dia bukan Doraemon. Hendak? Ada nafi. Tuan-tuan sekalian, ada. Hendak? Yang raja-raja kadang orang marah. Hendak? Ada. Tapi hari ni cuba kita tengok. Kalau tak ada Pertuan Agong, apa jadi dengan negara kita? Nampak tak, tuan-tuan? Lubnan sampai hari ni Perdana Menteri dia Perdana Menteri interim, tuan-tuan sekalian. Lantik yang ni tak setuju, kelahi. Lantik kumpulan ni kelahi. Sampai hari ni dah masuk tahun ke-12, tuan-tuan sekalian. Lubnan hancur, tak boleh dibangunkan. Sebab apa? Tak ada siapa yang boleh jadi Perdana Menteri. Kita Perdana Menteri tak ada. Dia letak jawatan, tuan-tuan sekalian. Ada dalam sejarah ni, ada Perdana Menteri meruntuhkan kerajaan dia sendiri. Sejarah tu. Ada. Tapi tak apalah, itu ada hikmahnya lah. Kalau letak jawatan, kalau dia tak letak, sampai hari ni kita. Baik. Kuasa diambil oleh yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya di sini ada lawyer tak? Kalau salah tolong beritahu saya. Hak lawyer betul, bukan lawyer buruk.
Kalau agung nak merintah sendiri pun boleh, tuan-tuan. Boleh. Tapi agung ni, tuan-tuan sekalian, dia tak nak merintah. Dia lantik Tun sebagai interim. Apa tu, Prime Minister sementara. Sehinggalah berlakunya ada orang yang terpilih dalam untuk nak menteri. Kalau dia nak merintah sendiri, boleh. Sebab interim ni tak ada kuasa, tuan-tuan. Dia tidak ada kuasa. Dia cuma memantau perjalanan kaki tangan awam. Sebab tu kalau kita tengok surat-surat daripada jabatan kaki tangan awam, tak? Apa tulis dekat kepala surat tu? Urusan Seri Paduka Baginda. Nampak tak? Bermakna itu kuasa yang di-Pertuan Agong. Cuma Agong lantik untuk mewakili dia nak merintah. Jadi bila dah tak ada menteri, Agong ambil lah balik. Tuan-tuan bayangkan kalau tak ada, siapa nak arahkan polis? Siapa nak arahkan askar? Sebab tu polis di Raja Malaysia, tuan-tuan. Polis tu bawah Agong, askar bawah Agong. Sebab tu bijak tak bijak Ketua Agong ni, tuan-tuan, masa dia istiharkan itu, duduk di tepi dia ialah Ketua Polis Negara, Panglima Terus Angkatan Tentera Malaysia di semua lapan darat, udara sebagainya, nak beri amaran jangan siapa cuba untuk melanggar undang-undang. Kan aman, tuan-tuan sekalian. Kalau tak ada Pertuan Agong, kelailah kita. Baru orang nampak peranan yang Pertuan Agong tu. Memanglah ada yang tak betul. Kita buat tak betul ke? Kau sepak laki kau ingat betul sangat. Mana ada ustaz? Ustaz ni buat berita palsu. Tak ada, alhamdulillah. Tak? Jadi itu peranan yang Pertuan Agong. Tak? Jadi baru kita nampak hari ni. Tak? Sebenarnya kesilapan kita pun sama juga. Yang nasihat ke raja pun tak betul. Cuba kita jadi penasihat yang betul. Jadi eloklah, tuan-tuan sekalian, tak? Ni kau nak jadi penasihat 25%, kata Piramli. Ada masalah kita ni. Sekian dulu ya. Berita awan ni 501. Jadi itu yang paling kita nampak sekali lah, kuasa yang Pertuan Agong, tuan-tuan. Tapi Agong ni, tuan-tuan, ialah Allah takdirkan zaman dia berlaku benda ni, tuan-tuan ya. Jadi kebijaksanaan dia tu, dia boleh je buat keputusan seorang. Itu kuasa yang dia Pertuan Agong. Tapi bijaknya Agong kita ni bukan sebab dia daripada negeri aku, bukan bukan. Bukan, tuan-tuan sekalian ya. Walaupun kita kenal dia lama sejak saya sekolah menengah lagi. Sekolah saya tu, sekolah saya masa lower seat, upper seat tu, sekolah sebelah istana. Memang selalulah jumpa dia ni. Bapak dia tu seorang Allahyarham, selalu jogging dan sebagainya ya. Tetapi di zaman dia Allah tak ada takdirkan berlaku. Dia boleh buat keputusan sendiri. Tapi dia panggil semua raja-raja Melayu, tuan-tuan. Kumpul mesyuarat khas raja-raja. Dia nak dengar semua pendapat raja-raja. Ini kebijaksanaan. Nampak ada, tuan-tuan? Kebijaksanaan. Dia boleh buat keputusan sendiri. Tapi dia tak nak. Jadi akhirnya berdasarkan undang-undang, tuan-tuan sekalian, ada akta 43 kurungan berapa-berapa, Agong di atas kebijaksanaan dia, pada pendapat dia, dia melantik dia. Jadi tak bolehlah kata kerajaan pintu belakang, tuan-tuan. Kalau pintu belakang, maknanya kita tuduh Agong tak betul. Nampak? Mana ada pintu belakang sekarang ni? Kerajaan tu macam rumah tu dah tak ada pintu dah. Bukan pintu belakang, pintu tepi tak ada, pintu depan tak ada, pintu atas tak ada, pintu belakang tak ada pintu dah. Dia kena buat pintu baru. Jadi Agong ni buat pintu baru. Jadi tuan-tuan sekalian ya, itu. Jadi syukurlah kita ada yang di Pertuan Agong. Syukurlah. Yang tak betul tu nanti kita betulkan, tuan-tuan sekalian. Jangan buang dia. Tu dia. Ya, sekian ya. Berita bernama tuan-tuan sekalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa, wa man kanat fihi khaslatun minhun kanat fihi khaslah minan nifaq, hatta yada'a idza atumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza ahada qadara, wa idza khasama fajara. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr bin Al-As bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara, barang siapa memiliki kesemuanya maka ia menjadi munafik tulen, dan jika ada salah satu darinya maka ia memiliki unsur kemunafikan hingga ia dapat meninggalkannya. Kalau ada 4 ni confirm munafik.
Tapi kalau ada salah satu ke, dua satu ke, tiga satu ke, dia belum munafik tulen, tapi sudah ada ciri-ciri munafik. Hang kena sedia buang terus. Yang pertama, kata Nabi, iaitu bila dia dipercayai, dia khianat. Orang percaya dah kat dia, rupanya dia naik-naik, dia khianat, tuan-tuan sekalian. Kedua, jika berbicara bohong, kencing saja, tuan-tuan sekalian. Ya, sampai habis air kencing dah. Istilah hari ni kencing, tuan-tuan sekalian, ya. Macam orang kata kalau mengumpat, hari ni orang panggil apa? Membawang. Kita buang membawang tu, kita buat tajuk baru pula. Ya, Malaysia baru tukar. Membawang kepada membangkai, tuan-tuan sekalian. Kenapa membangkai? Allah sebut dalam Quran bahawa kamu yang mengumpat ini seumpama makan daging saudara kamu sendiri. Kita mengata ke orang, Allah Ta'ala kata, atakula lahma akhihi, apakah kamu suka makan daging saudara kamu sendiri? Jadi kita suka tak makan daging saudara kita sendiri? Mesti kita tak suka. Maka memakan daging saudara itu nama dia bangkai. Sebab saudara kita masih hidup. Nampak tak? Kita ambil bagi dia, contoh binatang, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, lembu masih hidup, tuan-tuan ambil kaki dia. Tuan-tuan tak boleh makan kaki tu. Sebab binatang tu masih hidup. Maka dinamakan kaki tadi, nama dia adalah bangkai. Contohnya, tuan-tuan, lembu tu masih hidup, tuan-tuan ambil ekor dia. Sebab nak buat sup ekor, tak boleh makan ekor tu. Sebab apa? Sebab lembu tu masih hidup. Tapi kalau lembu tu dah mati, tak apa kau nak ambil ekor, kau nak ambil tahi dia buat sup pun tak apa. Sup tahi lembu, buat macam mana? Tapi bila binatang tu masih hidup, engkau ambil ekor dia, kau tak boleh makan. Sebab apa? Dia dianggap bangkai. Jadi bila kita makan daging, kita mengumpat saudara kita makan daging dia, sedangkan dia masih hidup. Maka itu nama dia membangkai, tuan-tuan sekalian. Membawang, okey, dia ada bawang goreng, tuan sekalian, ada biskut bawang, ada krepek bawang, ada cerita bawang putih bawang merah. Tuan sekalian, dia tak apa ngeri sangat, ya. Boh membangkai, boh okey. Lepas ni siapa mengumpat, dia membangkai, tuan-tuan sekalian. Tak? Jadi bila dia berjanji, dia engkang. Janji, tuan-tuan sekalian. Berjanji apa tu? Bintang bulan berjanji. Bila dapat, tuan-tuan sekalian, masing-masing mengelak. Kami bukan janjilah, ini bukan sebagainya. Jika berselisih, dia curang. Jika berbicara dusta, dia bohong cakap. Bila bercakap bohong. Bohong, tuan-tuan sekalian. Dia buat fitnah macam-macam. Pintu belakang lah apa sebagainya. Padahal bukan pintu belakang. Tuan-tuan, Agung buat pintu baru. Sebab rumah tu tak ada pintu dah. Ya. Kemudian bila berjanji engkar. Janji macam-macam gini-gini engkar tak buat. Dan yang ketiga bila berselisih, dia curang. Maksudnya apa dia? Apabila dia berselisih, dia bertindak zalim. Tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ada empat-empat ni, confirm munafik. Kalau ada salah satu, dia memiliki ciri-ciri munafik, cepat-cepat kita buang. Kalau kita ada sifat apa, orang percaya kat kita, kita khianat. Tak? Jaga. Kemudian bila kita bercakap, semua menipu. 9 cakap, 10 tipu, tuan-tuan sekalian. Ataupun bila kita berjanji, kita tak pernah tunai. Janji je tapi tak pernah tunai. Dan bila kita berselisih, kita bertindak zalim. Tuan-tuan sekalian, ya nak? Jika terungkap tanda-tanda ini atau sebahagiannya pada seseorang, maka seorang Muslim haruslah berwaspada. Dia kata, tidak boleh mengumumkan bahawa si fulan adalah munafik, kerana bukti yang memastikan bahawa si fulan munafik tidak akan diketahui dengan pasti, dan yang ada hanyalah tanda-tandanya saja. Kita tak kata siapa-siapa munafik. Kita cerita tanda dia. Kalau ada, kita sendiri adalah anak Cina makan pengat. Sendiri mau ingat. Tuan-tuan sekalian. Allah tak sebut pun nama dia kan. Allah cerita ciri-ciri dia. Kita pun cerita ciri-ciri dia. Cakap bohong, janji munafik, tuan-tuan sekalian, tak sunat, ya. Bagi kepercayaan khianat, ya. Dan petunjuk sikap kaum muslimin yang demikian akan menambah kebencian kaum munafik terhadap Islam dan kaum muslimin. Malah semakin menambah upaya mereka untuk menyembunyikan kebusukan hati mereka. Kaum muslimin hanya diajarkan untuk berwaspada dengan mereka. Jaga-jaga je. Kau kena jaga-jaga je. Tuan-tuan sekalian, ya. Golongan mukmin juga hendaklah sentiasa memanjang harapan
Moga ada di antara mereka yang munafik itu akan kembali ke jalan Allah. Itu kerja kita. Hendak kita ajaklah. Hendak yang lepas-lepas lah. Peristiwa yang lepas usah dikenang. Macam mana lagu tu? Macam mana? Barang yang lepas janganlah dikenang. Nampak tak? Betul. Udahlah, kita balik semula. Dia memang kalau kita nak buat baik, tuan-tuan, ada tak? Kalau dalam kita balas rumah tangga, macam mana kita nak baik? Kalau kita ulang kesilapan pasangan kita, boleh baik ke tak? Tak boleh lah, benda lepas dah. Macam mana kita nak tarik balik? Nak 13 tahun kita sepak laki kita. Nak bila kelahi, awak sepak saya. Dah tak ada baik. Elok nak baik, mana boleh bang? Mana boleh? Awak sepak saya 13 tahun dah. Takkan senang-senang saya nak maafkan awak? Jawabnya tak baiklah, tuan-tuan. Tapi apa yang perlu bagi kita? Kita maafkan. Baru kita baik, tak apalah. Saya minta maaf lah, 13 tahun saya sepak awak. Saya lepas ni saya tak sepak dah awak dah. Saya sepak benda lain pula. Nah, jadi baru dia jadi baik. Kalau kita diungkit barang-barang lama, sampai kiamat kita takkan berlaku baik. Sebab kita ni salah belaka. Kalau kita kata laki kita buat salah, kita pun buat salah juga. Kalau kita kata bini kita buat salah, laki kita pun buat salah juga. Jadi lah ni jangan duk cari salah, cari di mana titik pertemuan kita. Nampak tak, tuan-tuan? Cari titik pertemuan kita. Kalau cari titik balah, jumpa, tuan-tuan. Ada tuan-tuan senaraikan kejahatan laki kita, laki hamba, laki aku pula, tuan-tuan sekalian. Kita senaraikan jahat dia, betul kita senaraikan baik dia. Kata Ustaz Abdul Samad, ya bisa ditulis sama itu papan putih. Senaraikan buruk suami kita sama baik suami kita, disenaraikan terus. Kemudian kamu bandingkan keduanya, yang mana yang lebih banyak. Sudah pasti kebaikan. Kalau keburukan yang banyak, kamu nggak bisa bersama dia sampai 30 tahun. Ada bergaya tak? Sama juga dia kata, orang Islam itu perlu berjiwa besar. Ya, jangan hanya berbalah dalam perkara kecil. Kita cari titik pertemuan. Yang satu, kita bersetuju Tuhan itu satu. Kita bersetuju Muhammad itu Nabi kita. Kita bersetuju Tuhan itu satu. Kita setuju Quran itu kitab kita. Takkan hanya berbicara tentang kunut, tentang Sayyidina dalam tahiyat. Betapa kecilnya otak kita, dia bilang. Nampak benda besar lagi ni. Hak kita duk satu, duk balah ba'at tahiyat, naik jari ke tak jari. Lantak hang lah nak naik tak naik pun. Janji hang baca tahiyat sudahlah. Ini mari-mari kampung, tuan-tuan, duk kata bid'ah masuk neraka. Terkejutlah Pak Imam. Tuan-tuan. Anak, sama juga dengan tuan-tuan ibu-ibu nak puasa 3 bulan ni kan. Jangan sesatkan kawan tu. Hampa betul fahaman dia. Jangan kata mana ada puasa 3 bulan turut-turut ni. Ni semua bid'ah masuk neraka. Mampuhlah awan hang. Kita bagi apa betul bahawa tak salah nak puasa berapa bulan, hampa nak puasa pun puasalah. Tapi jangan kaitkan dengan Nabi. Nabi tak buat puasa 3 bulan ni. Tapi kalau hampa nak buat, buatlah. Benda puasa elok. Ni orang nak puasa kita gaduh. Hak dangdut tak gaduh. Nak tenggelam happy tukar jantina tak marah. Orang nak puasa pula marah. Bid'ah masuk neraka. Sialah ni tuan-tuan. Kita ni puasa sebab apa kak oi? Dulu masa muda tak pernah puasa. Nah, lah dah nak meninggal dah ni. Semua sendi gaut. Semua sendi gaut. Ni gaut. Ni gaut. Semua sendi. Teringat nak mati. Jadi kita pun puasalah. Cuma jangan kait dengan Nabi. Tak ada lah puasa sunat Rejab. Jangan ada puasa sunat Rejab. Tak ada puasa Rejab. Secara sahihnya kita puasa sahaja, aku puasa sunat. Selesai masalah. Berbeza dengan hari Isnin Khamis, tu memang ada niat khusus. Apa tu hari putih.
13, 14, 15. Hari ni 11 Rejab, lagi 2 hari hampa nak puasa. Sahaja aku puasa sunat putih kerana Allah Ta'ala. Tak apalah. Tapi sunat Rejab tak ada. Sunat Isra' Mi'raj tak ada. Jangan dia buat tak pasal. Sahaja aku puasa sunat Isra' Mi'raj. Siapa ajak hang? Isra' Mi'raj tu mukjizat Nabi. Nabi pergi berjalan, kita puasa buat apa? Nah, puasa sunat tak apa. Jadi jangan kelahilah bab-bab kecil tu nah. Bab besar ni banyak ni tuan-tuan ni. Nak orang pijak agama kita, orang pijak Islam. Kita duk kelahi bab kecil-kecil. Sayyidina baca tahiyat, baca ke tak baca? Ya Allah. Hang nak baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Janji hang baca tahiyat, sudahlah. Nampak? Boleh faham dah? Saya tak suka orang balas bab kecil-kecil ni. Nampak? Ubun-ubun baru balik mengaji, ubun-ubun tak keras lagi, duk binaah ke orang semua. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita kena buat. Kita tengok di Perlis tuan-tuan. Lama dah dia tak bagi zikir. Lepas semayang kan. Keluar surat pula, boleh dah zikir. Nampak tak? Kita mengajilah elok-elok sikit. Jangan duk salah ke orang banyak sangat. Nak? Aku bukan marah. Aku nasihat. Allahu Akbar. Mana hilang habis dah. Dia kata, prinsip bermuamalah dengan munafik adalah dengan melihat zahir saja. Sementara isinya Allah yang tahu. Dalam riwayat Muslim menyatakan bahawa Abdullah ibnu Umar menceritakan ketika Abdullah bin Ubay, ketua munafik mati, anaknya mendatangi Nabi SAW. Tengok ni, cerita ni ingat. Abdullah bin Ubay ni bapa munafik tuan-tuan. Dia mati. Mati juga rupanya munafik kan, kata mati. Lalu anak dia datang jumpa Nabi. Anak Abdullah bin Ubay datang jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, berikanlah bajumu kepadaku agar saya mengapaninya dengan baju itu. Lalu Nabi SAW memberikan bajunya itu. Dia bagi. Faham tak? Makna dia minta. Dia tak minta doa ni. Dia minta baju, Nabi bagi baju. Tak ada masalah bagi baju. Bukan ada apa-apa baju. Atas Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Lainlah Nabi doa. Nampak tak? Sebagai contoh Nabi doa. Ketika mana tuan-tuan sekalian, dia melemburkan air liur dia di batang tubuh Abu Talib hari mati dia kan. Akhirnya Abu Talib tu semua kena. Allah takdirkan Nabi tak sapu dekat tapak kaki dia. Tapak kaki inilah yang dibakar oleh Allah dalam neraka. Itu atas. Tapi Nabi bagi baju, tak ada apa-apa. Baju, nak ambil baju, ambillah baju, tak ada masalah apa-apa. Tapi ada Nabi semayang, dah. Ada Nabi doa, dah. Kawan tu minta baju. Jadi tuan-tuan, orang tengok, orang nampak kan, uish, hebatnya Rasulullah ni. Orang yang hari-hari duk maki dia, duk tipu dia, tuan-tuan. Abdullah bin Ubay ni fitnah bini dia. Abdullah bin Ubay fitnah Aisyah ni yang kita baca dalam buku ni. Ingat ke dah? Hangat. Alhamdulillah. Lega dah saya nak berhenti ni. Lega dah. Sebab apa ingat? Alhamdulillah. Apa nampak ni? Putih tak? Agak-agak sebab apa? Sebab ada tempat aku mengajak tak ingat. Habis putih dah. Dah naik ke kening dah pula ni. Baik. Jadi orang tengok. Macam juga Hamka, saya selalu ceritakan. Dia kena penjara dia Bung Karno. Dalam penjara. Bila Karno digulingkan oleh Soeharto. Soeharto bebaskan Hamka, meninggal. Lepas tu Bung Karno meninggal. Orang pertama sampai di rumah Karno ialah Hamka. Dia pula jadi imam sembahyang jenazah ni. Sampai orang tanya sama Pak Hamka, Pak Kiai, tidakkah dulu ini Bung Karno ini mesantrikan sama kamu kan? Mesantrikan sama kamu, hukum penjara kamu. Bagaimana kamu boleh jadi imam sama itu solat jenazah dia? Apa kata Hamka? Saya selalu sebut, berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita itu biasa. Tapi berbuat baik sama mereka yang buat jahat sama kita itu luar biasa. Jadilah kamu orang yang luar biasa. Nak jadi orang biasa senang tuan-tuan. Buat baik dengan jiran, buat baik. Biasa ke dah? Biasa. Jiran baik, kita balas baik. Tapi nak balas baik kepada jiran hak buat jahat kita, agak-agak senang ke? Hoi. Luka di tangan nampak parutnya. Hamba sambung tengok.
Luka di tangan nampak parutnya, luka di hati, siapa yang tahu? Tak siapa yang tahu. Itu dia. Jadi Nabi tadi bagi orang mukmin juga hendaklah bersabar dan teguh menghadapi ujian yang datang dari orang munafik. Kena sabar. Jangan ikut dia. Kalau kita ikut, kita jadi macam dia lah. So kita sabar saja. Kita tenangkan dia, jangan duk balas provokasi dia. Kita diamkan sahaja. Jangan jawablah. Kalau kita balas, jadi macam dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kita sambung pada bulan depan. Penat. Tak berhenti aku ceramah. Jadi walaupun sikit, tapi kita sambung. Sila tanda kat situ. Ni saya biasa kalau ada sikit-sikit ni, saya suruh hampa baca kat rumah kan, buat jadi homework kan. Ni dak, hampa jangan duk baca. Seronok lah tu. Aku suruh baca apa hampa tak baca, ni aku tak suruh lagi, hampa suka. Tanda kat situ. Nanti kalau saya tanya sambung kat mana, muka surat 467 perenggan yang kedua. Sepenting ni, sebab tu saya tak suruh hampa baca. Hampa baca sendiri, jangan hampa tak faham. Walaupun saya tahu, hampa tak pernah baca pun. Jadi takat tu dululah. Takat tu dulu. Jazakumullah khairan katsira atas komitmen kita. Cuma saya nak maklumkan lagi, ni tiap-tiap bulan tuan-tuan, ni meninggal pula tuan-tuan. Kak Sabariah mungkin kenal lah. Dia ni antara pewakaf pondok, meninggal pula Jumaat lepas. Yang menghairankan, kematian dia ni pelik ni. Dia tak sakit apa pun. Hari Ahad lepas, saya ada daurah di Komtak tu lah. Tajuk daurah tu, adab murid dengan guru. Dia datang lagi hari Ahad. Hari Rabu, kuliah duha saya, dia main lagi. Tak sakit pun. Hari Jumaat, minggu lepas, seminggu lah ni. Dia sakit telinga. Dia pergi klinik. Pergi klinik dengan isteri dia lah. Jadi duduk kursi dia menghadap macam ni kan. Seorang menghadap kono, seorang nak. Dalam duk tunggu nombor giliran, duk baca surah Kahfi hari Jumaat. Duk baca Kahfi, bini menghadap kono, dia menghadap kono. Jadi bini tengok, baca surah Kahfi tak apalah kan. Duk sak mari kawan dia, kawan suami dia, nampak ada, dia pergi tepuk, hang mari buat apa, sakit apa? Pak, jatuh meninggal. Hari Jumaat, sedang membaca suratul Al-Kahfi. Sebelum pada tu, saya cerita, seorang perempuan tua, tuan-tuan sekalian, anak dia tu, dia tak duduk pondok, tapi dia selalu mengaji ke kuliah saya, kuliah duha. Hari tu dia nak pi, mak dia makan atas meja, elok lah makan nasi sarapan. Dia kata nak pi dah mak, tak apalah, nak balik kau berapa. Kata dia, apa tu, Ustazah Zainabun, nama dia Zainabun nama dia, nak pi kelas nak balik kau berapa. Mak dia kata dalam pukul 11:30 habislah kelas saya duha. Biasa habis 11:30 lah, mula pukul 9:30 tu. Lalu pukul 11:30 dia balik, tengok mak dia tak ada dah. Yang menghairankan lagi, pelik tuan-tuan, mak dia tu dah mengalih dah katil tu, menghadap kiblat, baring elok. Menghadap kiblat, tangan tak sini, meninggal. Waktu meninggal tu tangan satu duduk jatuh, kemungkinan masa sakaratul maut tu sakit agaknya kan. Maka dia pegang kaki katil agaknya, tiang katil tu, meninggal macam tu tuan-tuan. Meninggal dalam keadaan dia letak sendiri dah, menghadap kiblat elok dah. Ini semua tuan-tuan sekalian, orang yang mewakafkan harta dia untuk jalan Allah. Saya tak boleh mikir tuan-tuan, macam mana kita mati besok. Ni 3 orang di depan mata kita mati. Cukup tuan-tuan mengaji rajin, tuan-tuan sekalian, wakaf pondok lagi, derma macam-macam, pantang saya sebut, buka mulut saja, mari bagi duit. Bukan orang senang, mereka bukan orang senang, orang biasa-biasa saja. Tapi tengok meninggal, tak susahkan isteri, tak susahkan anak-anak. Meninggal sedang baca suratul Kahfi hari Jumaat, seminggu dah ni. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa dan meletakkan mereka di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi untuk semuanya, kita gabungkan ni tahlil untuk arwah Said Abdul Rahman Pandanjaya yang meninggal malam tadi, bersama juga dengan apa tu, Allah yarham, Abang Mustafa, nama dia Abang Mustafa. Dengan kita tahlil sikitlah Syekh Rahman Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعود سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمة ومغفرة والشفاعة إلى روحهم اللهم أنزل رحمة ومغفرة والشفاعة على المسلم اللهم أنزل رحمة ومغفرة والشفاعة إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين خصوصا إلى المرحوم سيد عبد الرحمن والمرحوم مصطفى بنت حواء اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر نيران اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ya Allah ya Tuhan kami jangan biarkan kami berdosa melainkan Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah ya Allah jangan biarkan kami rungsing melainkan Kau selesaikan masalah kami ya Allah ya Allah jangan biarkan kami berhutang melainkan Kau tunaikan hutang-hutang kami ya Allah ya Allah jangan biarkan kami jahil melainkan Kau alimkan kami ya Allah dan jangan biarkan kami sakit melainkan Kau sembuhkan kami ya Allah dan jangan biarkan kami miskin melainkan Kau kayakan kami ya Allah dan jangan biarkan kami mati melainkan kami boleh menyebut la ilaha illallah Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammin taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Dan ada siapa-siapa yang berhajat nak buat badal haji untuk sesiapa, kawan saya tu Haji Najib, dia ada buat package badal haji untuk tahun ini insya-Allah. Jadi boleh selanjut boleh berhubung dengan dia